الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya muliakan, Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang dimuliakan pemimpin-pemimpin masyarakat, pegawai-pegawai surau, seterusnya yang dihormati Ustaz Zamhana. Saya kenal beliau ni waktu saya kecil ni. Mak saya, abang saya duk belajar taranum dengan beliau, duk dengar nama aja Zamhana. Hari ni dapat jumpa, alhamdulillah. Pada semua muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cakap jauh tak pandai. Kalau surah Banjar bisa aja. Tapi sini tak ada orang Banjar. Tak boleh. Ada juga. Oh, ada. Kulaan ni reng napaan takureng lah. Entah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal jum' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Dalam kehidupan kita ini Allah Ta'ala akan uji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Mesti Allah Ta'ala uji. Saya gunakan perkataan mesti sebab banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bahawa ujian akan sampai. Ujian akan sampai. Ujian apa, Ustaz? Setiap orang ada ujian dia. Yang pertama, minal khauf. Ujian ketakutan. Wal ju', ujian kelaparan. Wa naqsim minal amwal, pengurangan harta. Ujian harta tak ada, harta makin kurang. Wal anfus, ujian kematian. Minas samarat, dan ujian hilangnya makanan, buah-buahan, tidak ada makanan dan sebagainya. Dan Allah tutup ayat itu dengan kata-kata Allah, wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita dengar khutbah tengah hari tadi, petang tadi, Jumaat, khatib dia sebut tentang fasabrun jamil. Kata-kata daripada Nabi Yaqub bila dia diuji, anak dia hilang. Abang-abang anak dia Nabi Yusuf dibuang Nabi Yusuf dalam telaga. Kemudian balik khabar dekat ayah dia Nabi Yaqub bahawa adik dia Nabi Yusuf dah dimakan dek serigala. Kemudian ditunjuk pula darah palsu pada baju Nabi Yusuf. Oh, kecewalah seorang bapa, anak dia hilang. Nak cari tak tahu di mana. Tapi dia sebut dengan satu perkataan yang kita senang pegang sekarang. Fasabrun jamil. Sabar itu cantik. Sabarlah. 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 Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita ada ujian, sabarlah. Malam ni pun ramai ada orang ujian, Tuan Haji. Tengok akak-akak kita tu, tak ada pula kursi. Itu ujian untuk dia orang, tuan. Dirilah tepi jalan tu. Jadi akak-akak yang mana berdiri ni, mai duduk depan ni, Kak. Ya, insya-Allah jawatan kuasa akan sediakan tika nanti. Tika ada, plastik ada, mai duduk bersila sini. Adik-adik kita dah ambil dah ni. Ini kelas ekonomi ke, ini kelas business kelas ni, tuan-tuan. Awal duduk ni, insya-Allah. Jadi akak-akak yang duduk berdiri lama, saya nak habis ceramah ni pukul 12. Oh, lama gila. Gila pun tak lama macam ni, insya-Allah, tuan. Jadi kita minta pada AJK petugas, sediakanlah tika ke, plastik ke, kapet yang tak pakai sejadah ke, tak di sini, insya-Allah. Mudah-mudahan akak-akak kita yang berdiri tadi boleh duduk dengan selesanya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, maka tajuk kita pada malam ini ialah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama,
Sihat sebelum sakit. Yang kedua, muda sebelum tua. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Lapang sebelum sempit. Dan hidup sebelum mati. 5 benda ni tuan-tuan. Ni dia hero-hero kita sampai lah. Inilah harapan bangsa ni. Inilah barisan kita. Ni dia penyelamat masalah ni tuan-tuan. Jadi akak-akak yang berdiri di belakang tu mai depan meh. InsyaAllah jangan takut saya tak soal. Saya tanya je insyaAllah. Sama lah ustaz okey. Mai depan sini pun tak apa bang. Sini bang. Sini pun boleh. InsyaAllah. Jadi abang-abang yang mana berdiri di jalan tu pun boleh mai depan. Tak ada lah berdiri kan langgar dek motor lah. Kipas angin tak apa, tak bau. Dia tak bunyi dia punya ni. Bunyi. Okey ya. Dah. Tak apa, kita tengok dia orang kejap tuan. Seronok tengok orang pasang kapet ni. Okey. Dah. Okey, dipersilakan. Mai kakak mai duduk sila kakak 17 di mana Ustaz Zamana? Di Padang Tembak mana? 17 bulan ni, insya-Allah. Baik. Okey. Agak sabar ya. Baik, insya-Allah. Okey, terima kasih pada abang-abang kita. Ahli jawatan kuasa biro surau kita yang memberikan kerjasama insya-Allah. Baik. Saya nak sentuh malam ni tentang tajuk kita 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa kena buat? Kena rebut dulu. Kena rebut peluang, kena ambil peluang untuk apa? Untuk beribadat. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Ni malam ni tuan-tuan, tah-tah jin pun mai dengar ceramah kita. Cuma kita tak nampak. Ada orang kata ustaz dah ceramah dengan manusia. Bila nak ceramah dengan jin? Oi. Saya tak nampak jin. Ada yang kata pula ustaz, saya ada kemahiran. Kemahiran apa? Kebolehan melihat jin. Dia datang rumah saya, dia kata, itu atas tu ada satu. Dekat pintu depan tu ada satu. Satu apa? Satu jin, 2 jin kata dia. Oi. Anak saya ni ustaz ada panca indera yang ke-6 kata dia. Melihat benda yang orang lain tak nampak. Jadi dia datang ni nak ngubat ustaz kata dia. Hai. Saya kata bukan dia boleh ngubat saya, dia tu kena ubat. Orang yang tak sihat, orang nampak jin. Yang sihat tak nampak kat sung. Siapa yang nampak, itulah dia tak sihat. Jadi jangan bangga pula. Oh, banyaknya jin malam ni. Jangan bangga tuan-tuan. Itu tandanya tak sihat, kena ubat. Sebab nikmat, antara yang nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, tak nampak makhluk-makhluk ni. Yang kita sebut jin ni. Kalaulah kita nampak makhluk jin tu kat sum, kita masuk tandas ada 2 ekor dalam tu. Senyum menengok kita. Tak kencing kita. Datang ke surau, tengok duk sembahyang. Allah, ini makhluk apa pula? Sembahyang di rumah kita. Sebab tu nikmatnya tak nampak. Tetapi Allah Ta'ala bagi tahu bahawa makhluk itu ada. Dan tujuan Allah Ta'ala ciptakan dia macam kita juga, untuk beribadat kepada Allah. Jadi nak tunggu ibadat, jangan tangguh-tangguh. Ada yang kata, aku nak datang semayang di surau, tunggu pencen. Sekarang aku muda lagi. Aku nak semayang di surau, tunggulah aku kaya. Nanti, bila aku kaya, aku datang. Ada yang kata, saya nak pergi haji ni ustaz, tunggulah. Nanti anak saya besar, baru saya pergi haji. Ada yang kata pula, ustaz, saya ni nak qada puasa, tunggulah. Sekarang baru Rabiul Awal.
lepas ni Rabiul Akhir, lepas ni Jamadil Awal, nanti bulan Rejab ke bulan Syaban saya qada lah puasa. Ada yang kata pula, saya bukan tak nak pergi umrah ustaz, tapi saya belum pergi Langkawi. Biarlah saya ke Langkawi dulu, baru saya ke umrah. Oi, banyaknya alasan. Elok dah ada duit nak pergi haji, jatuh bilik air udah lumpuh. Elok dah ada masa nak pergi umrah, PKP pula COVID, udah menung di rumah. Elok dah ada duit nak datang semayang, dah kaya dah, bankrupt pula, saham jatuh. Udah berjalan, tak berbaju sekarang. Seluar tak ada, baju tak ada, no jalan bayang orang tua tu, udah wayar putih sekarang ni. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, jangan bertangguh untuk beribadah. Jangan bertangguh. Cuba kita tengok, berapa ramai di kalangan kita yang tak pandai baca Quran. Anak kita kata, ayah, ajarlah saya baca Quran. Ish, mana aku tahu. Cucu kata, Tok Wan, ajarlah saya Tok Wan. Tanya upah kamu. Aku mana reti, TikTok aku reti lah kata dia. TikTok aku reti, Quran tak reti. Udah bahara benar tuan-tuan. Sebab itu kita bersyukur hari ni di sekolah anak-anak kita ni belajar Quran. Belajar dah Iqra di sekolah. Belajar tak? Belajar. Yang angguk yang tak masuk sekolah lagi tuan. Dia pula ngangguk pula belajar tadi tuan. Di sekolah kita ada balik pelajaran Jawi, nama dia Jacob. Dulu Jawi dia membuang. Sejak 20 tahun yang lepas, Jacob dah ada balik. Alhamdulillah. Kalau tidak tuan-tuan jenuh membaca Jawi tu, pusing ke atas, pusing ke bawah, tak erti. Maka jangan bertangguh lagi. Untuk siapa yang belum baca Quran, pergi cari imam, cari ustaz, minta tolong ajar. Berapa banyak orang hari ni yang tak boleh bercakap. Dia kena stroke. Kena stroke langsung, tak boleh cakap, nak baca Quran tak boleh. Saya jumpa satu orang di Seremban dekat RNR. Dia duduk atas wheelchair. Saya dah habis makan, nak balik ke kereta. Dia duduk atas wheelchair, dia tanya saya, Assalamualaikum. Salam. Ustaz sihat? Apa dia? Ustaz sihat ke? Sihat. Yang tak sihat abang, saya cakap. Mulut dah herot. Abang sakit apa? Teruk. Apa dia? Teruk. Sudah tuan-tuan. Sebab itu dia sebut kepada kita, bila kita nak buat ibadat ni macam mana, waktu sihat sebelum sakit. Rebut. Anak-anak muda yang datang malam ni, alhamdulillah, saya seronok tuan-tuan tengok. Anak-anak muda kita ni tengok duk lepak tu. Duk sui, hebat anak muda ni. Semua RZ punya tim tu. Ni kalau api Terengganu kena sita ni tuan ni. Tak RZ tu, X1R tu tuan. Wong hujung. Balik tak ada dah, dia orang pergi je. Mana pula ni? Buat gerakan mencari pula tuan hujung. Anak-anak muda kita alhamdulillah waktu sihat. Sebab apa? Sihat segala-galanya bertenaga. Sihat pemikirannya cerdas, sihat kehendaknya bagus, sihat tenaganya kuat, sihat dia boleh buat macam-macam. Jangan tunggu sakit baru nak buat ibadat, kerana sakit itu menjadikan lemah. Kita nak bangun pun susah. Cuba tengok orang yang sakit. Ni Kak Leha ni sakit gout, hidup bersila pula. Ceramah pula habis pukul 12. Nak bangun tu, boleh bangun seorang-seorang. Dia minta tolong orang, angkat kuih. Lenguh penuh dah pinggang aku ni, kata dia. Tapi orang bujang 20 rakaat, orang muda 20 rakaat tarawih, selama buat. Yang kita ni, aduh, kena pula imam baca Fatihah slow. Buat 20 rakaat pula. Allahu Akbar. Sudah. Kita pula duduk desah depan sekali, nak balik tak boleh. Alhamdulillah. Ya, sudah entar. 2 rakaat bagi salam, dia siku kawan dia. Belah, kata dia.
Tapi orang muda ni kuat. Sembahyangnya kuat, baca Qurannya kuat, puasanya kuat. Speaker ni boleh bagi kuat lagi tak? Boleh tak? Dah teruk suara saya ni. Ya, bagi tambah power sikit. Baru dia bantu saya. Tidak, tuan-tuan. Besok saya ceramah di sekolah saya daripada pukul 8 sampai pukul 12. Malam besok di Kuchai. Hari Ahad pagi saya di masjid yang baru di Bagan Datuk tu. Hari Isnin, hari Ahad malam di Port Dickson. Saya cerita jadual saya. Malam ni saya dengan tuan-tuan, pagi besok pukul 8 sampai pukul 12 di sekolah saya. Besok ada 15 buah bas melawat sekolah saya. 15 buah bas ni bukan bas kosong. Kalau bas je datang 15, itu namanya bengkel mengecek bas. Yang 15 bas ni dengan orang-orang sekali, tuan-tuan. Habis je besok saya di Kuala Lumpur. Pagi Ahad pukul 10 saya di Bagan Datuk. Malamnya pula di Port Dickson. Isnin pagi saya di sekolah. Malamnya di Pulau Pinang. Setakat tu je jadual saya ingat. Lepas tu saya tak ingat lah. Ustaz boleh buat ustaz. Alhamdulillah. Waktu sihat boleh lagi ceramah. Waktu sihat boleh lagi mengajar. Waktu sihat boleh lagi. Tapi hari tu saya diuji dengan sakit. Allah, tuan-tuan, nak ceramah pun susah. Waktu saya ceramah tu darah meleleh keluar. Waktu saya duduk mengajar tu, asal nak masuk TV je, perut saya jadi buncit. Asal nak masuk television live saja, darah keluar. Ambil bedak sejuk tampal, ambil ubat tampal, ambil krim tampal. Lah sekali malas nak tampal, ambil topeng misi rumput pakai. Itu yang keluar dalam Facebook saya tu, Mark of Zorro. Ustaz Kazim ni mengada-ngada ke apa? Habis tu keluar darah. Nak semayang keluar darah di tangan, macam orang toreh dengan pisau. Macam-macam ujian. Sebab itu sekarang kita bersyukur waktu ni kita sihat. Jom kita buat ibadat. Sebab bila dah sakit nak bangun semayang malam tak boleh. Okey, tuan-tuan yang dah dengar bunyi guru-guru tu bukan nak hujan. Angin belakang saya ni. Minta pada abang ni ubahlah sikit abang pengurusi abang. Ubahlah abang. Udah dengar guru-guru. Kita tala kat anak-anak ni, bagi demo sejuk demo. Demo yang ceramah pun. Pusing sikit. Tu dia, tuan-tuan. Jadi yang sejuknya sejadah ni, tuan-tuan. Nampak goyang-goyang, tuan-tuan ni. Okey, kita boleh start balik, tuan-tuan. Baik, jadi saya tengok malam ni anak-anak muda kita hebat. Sebab dia kata rebuklah sihat sebelum datangnya sakit. Alhamdulillah, adik-adik muda, jaga tenaga elok-elok. Jangan habiskan tenaga kita pada benda yang tak berfaedah. Saya pergi ke hospital sebelum Covid. Memang waktu sebelum Covid, saya ada tim saya. Kami ni panggil sukarelawan. Naik tingkat hospital, yang mana sakit, kami tanya. Kau nak sembahyang tak? Kalau ni kami nak ambil wuduk. Ada jemaah wanita saya akan ambilkan wuduk, ajar dia sembahyang cara orang sakit. Kalau dia laki-laki, tanya, anak datang tak? Tak. Dah mandi belum? Belum. Kami ambil kain tuala, kami rendam, lap badan pakcik tu. Ada satu pakcik tu, dia kata anak dia 3 hari dah tak datang. Dia pun tak mandi 3 hari. Kesian, tuan-tuan. Saya pergi ambil baldi, pergi perah timba, lap badan dia. Nangis orang tua tu. 2 hari lepas saya lap pun dah mati, tuan-tuan. Oh, sedih, tuan-tuan. Anak-anak tak peduli pada bapak ni. Apa jenis anak tak tahu, tuan-tuan. Bila saya tahu dia mati tu, saya rasa Alhamdulillah lah, sempat juga saya berbakti walaupun saya tak kenal orang tua tu. Kalaulah saya tak pedulikan pakcik tu, saya tak mandi, saya tak lap muka dia, saya tak lap rambut dia, 2 hari lepas tu dia mati, mesti saya menyesal. Kenapa aku tak lap? Kenapa aku tak mandikan dia? Sebab tu, tuan-tuan, jangan biarkan
satu peluang pahala yang sedang dapat pada kita, kita biarkan pahala itu berlalu. Menyesal kita. Jangan kita lantaklah. Kadang-kadang isteri, suami kata, lehawoi, buatlah dekat abang bubur kacang, durian tu ada, kamu campur dengan durian. Mengenang ada orang tua ni lah, nak bubur kacang lah, durian lah, apalah. Bubur kacang, orang tengok drama pun susah. Petang tu dia pergi ke surau maghrib, nak balik semayang, langgar adik motor mati. Sekarang cuba tanya isteri dia, nyesel tak ke Leha? Itu boleh tak buat kata dia. Sedih benar lah, baru nangis buat apa? 3 malam tahlil, kenurinya apa? Bubur kacang. Dah sakit perut tu Bilal dah. Malam besok pun bubur kacang Leha ya, kata dia. Jadi akak-akak, kalau suami minta sesuatu, bagi je. Kalau dia mati pun lapang hati. Dia bukan minta berat pun, dia minta sain je. Naik qadi dah ada ni, enggak. Yang mana faham, tak faham sudah. Tu yang aku malas dengan ceramah Ustaz Kazim ni, celaka betul-betul dia minta. Tuan-tuan yang saya muliakan, jadi saya seronok saya tengok malam ni anak-anak muda. Bila saya pergi ke hospital, saya tengok satu anak muda, mak dia telefon saya. Dia kata, Ustaz tolonglah mai tengok anak saya accident, koma. Saya masuk lah dalam ward dia. Saya tengok mak dia tengok saya tengok anak dia. Mak dia tengok saya tengok anak dia. Mak dia tanya kepada saya, Ustaz, tak ada nak baca doa apa-apa ke? Makcik suruh tengok, saya tengoklah anak. Dia kata, Ustaz tolonglah tengok anak saya. Saya pun tengok anak dia. Udah bengkak tuan-tuan. Kepala ni, tempurung kepala dia ni, bengkak ni kepala ni. Bila bengkak kepala dia, tempurung kepala dia yang dia orang buka hari tu tak boleh pasang balik. Bayangkan, tempurung kepala pecah, dia orang buat keluar, nak pasang balik tak boleh sebab otak tu bengkak, kepala ni bengkak. Tu macam mana, takkan nak tampal dengan kok yok. Aduh, sedihnya. Saya membaca lah doa lah, meninggal lah budak tuan-tuan. Memang tak ada harapan dah. Dah kembung badan, bengkak lah. Saya tengok orang sebelah pula duduk menung tengok saya ni. Budak muda. Yang ni lain pula tuan-tuan kepala dia. Kepala dia bahagian belakang ni ada tempurung, bahagian depan ni tak ada tuan-tuan. Dia jadi turun, ada pula boleh letak air mineral atas kepala dia. Sudah. Apa hal kepala, saya tanya. Macam mana boleh accident? Race motor. Betul? Tutup lampu. Race motor, tutup lampu. Berlaga sama-sama dia orang, pecah kepala. Udah hilang kepala setengah entah ni. Allahu Akbar. Sayang adik-adik. Dah kepala hilang sebelah tu, nak pergi minang anak orang susah hati. Apa hal rajin pakai kepiah ni? Buka-buka kepiah tak ada kepala, letak balik entah. Sebab tu adik-adik, jaga-jaga. Waktu muda bukan dihabiskan dengan enjoy. Waktu muda bukan dihabiskan pada benda yang tak berfaedah. Dibelasahnya syabu, dibelasahnya ekstasi, dibelasahnya dadah. Bila mai sakit, bila mai ketagih, sampai pada satu tahap tak tahu macam mana nak tolong. Bayangkan tuan-tuan, anak-anak besar ni, saya pergi buat motivasi, cikgu besar panggil saya dalam satu bilik. Dia kata, Ustaz, tolong nasihat pada anak-anak ni. Dalam 10 orang, budak darjah 6. Saya tanya kenapa ni? Yang ni Ustaz, hidup gam. Loh. Saya pun nyimbang dengan dia. Gam beli di mana? Kongsi dengan bapa. Astaghfirullahalazim. Apa yang penting? Kerja sama dengan bapa dia tuan-tuan. Hidup gam. Apa kejadah bapa ni tuan-tuan? Saya pun suruh dia buka nganga. Saya nak tengok langit-langit. Udah nak berlubang langit-langit ni tuan-tuan.
Orang yang hidung gam ni tuan-tuan, berlekuk dekat tepi ni. Dekat hidung kiri kanan ni berlubang, berlekuk dah. Dia duk tarik gam jak senapang. Tak pun gam jak damlok. Lepas seduk udah ke bulan pergi dia. Oh, adik-adik, sayanglah masa depan kita buat benda yang tak faedah. Ada anak dara pula datang jumpa saya pula. Ustaz, ni anak saya. Masalah, dia ni mimpi ada rimau, ada naga. Tiap-tiap malam rimau kerja, naga kerja dia. Ustaz tolonglah ubatkan Ustaz. Dia tak boleh nak tidur Ustaz. Naga rimau, rimau naga. Saya tanya dekat dia, ini bukan saka. Kak, ni bukan saka kak Ada tak benda-benda tak elok yang anak kak ni buat? Dia kata ada Ustaz. Anak perempuan dia pasang tatu, belah kanan ni naga, belah kiri ni rimau. Perempuan, anak dara, pasang tatu di belakang, ada gambar rimau, ada gambar naga. Saya tanya dekat dia, hang pasang tatu di mana? Dekat Talin Jaya, kedai Cahaya Nur Alif. Budak Melayu kita pergi buka baju, bagi orang kafir pegang, duk cacah badan dia lukis rimau. Allah, tuan-tuan, apa nak jadi? Sebab tu kita mak bapak kena jaga sungguh. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Cabaran terlalu kuat sekarang. Cabaran untuk nak bagi anak kita ni baik terlalu kuat. Sebab orang di luar sana berusaha bersungguh-sungguh nak menjadikan anak-anak kita ni lari daripada agama. Mereka tak kenalkan dengan Nabi. Kita dah buat elok-elok ceramah maulid Nabi. Mereka kata bid'ah. Jangan pergi majlis maulid, bid'ah, kata dia. Habis tu nak pergi mana? Konsert tak apa. Pakat pergi konsert menyanyi. Janda yang mana, janda yang mana. Kuda yang mana, kuda yang mana. Yang tu tak bid'ah pula. Yang Ustaz Azam Hana buat lagu selawat tadi, hal itu bid'ah. Pasal apa berdiri? Lah. Dia marah bila kita selawat berdiri, dia marah. Berselawat berdiri itu adab menghormati selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Nabi datang. Jangan tuan-tuan faham pula. Allah. Nabi datang. Mana datangnya Nabi? Sahabat-sahabat, tabi'in tuan-tuan, mereka ni menghormati Nabi macam-macam. Ada ulama hadis, bila dia nak baca hadis Nabi, dia sedang berbaring. Bila orang datang tanya dia tentang hadis Nabi, dia duduk. Walaupun dia tak sihat, dia duduk sebab memuliakan hadis Nabi. Ada sahabat Nabi tuan-tuan, ada ulama hadis, bila dia nak baca hadis Nabi, dia ambil wuduk walaupun bukan Quran. Dia nak baca tu pun dia ambil wuduk. Pasal apa? Menghormati hadis Nabi, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang mencintai Nabi dengan pelbagai cara. Kita mencintai Nabi salah satunya dengan majlis seperti malam ni, iaitu majlis Maulidin Nabi, ceramah agama. Salah satunya ialah berselawat. Sebagai tanda hormat pada selawat kita, Nabi kita bangun. Ustaz, kalau saya tak bangun tak apa. Berdosa tak? Tak berdosa. Kalau saya bangun dapat pahala tak? Tak ada pahala. Pahala duduk lah. Pasal tanda hormat. Silakan. Nak duduk boleh, nak berdiri pun boleh. Janganlah hanya kerana berdiri masa selawat hang belasah bid'ah pula. Dengan selawat, dengan lagu-lagu qasidah itulah tarik anak-anak ni tuan-tuan. Kalau kita tak buat majlis macam ni, dia orang lari tempat lain. Sebab di sana lagi seronok. Di pasar raya lagi seronok. Di panggung wayang lagi seronok. Shopping mall lagi seronok. Di sana ada konsert, sini ada konsert. TikTok lagi seronok. Maka kita nak ingatkan balik generasi muda kita yang sihat-sihat ni supaya cinta pada Nabi. Maka kita buat salah satunya setiap bulan, setiap tahun macam ini. Salah satunya untuk mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adik-adik. Ya, you barek. Okey. Okey. Terbaik. Jom. Tadi kita selawat dah. Jom kita selawat lagi. Mudah-mudahan dapat pahala. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. 1, 2, mula. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Jadi waktu sihat kita rebut. Adik-adik, anak-anak muda, waktu tengah sihat ni mai sembahyang. Besok sakit tak laratlah. Jadi macam mana kita nak buat kepada anak-anak muda, jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid, macam mana kita nak buat? Tuan-tuan yang saya muliakan, kadang-kadang orang-orang sihat ni tak mau datang masjid. Pasal apa? Kadang-kadang jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid garang. Tengok budak-budak ni datang, orang Jepun banyak ni. Duk ai lari terus tuan. Ni baju biru lari hebat tuan. Baru saya hype sikit ke dia tuan. Dia balik terus hebat tu. Dia nak pergi toilet tuan. Kadang-kadang budak-budak tu baru main berlari sikit dalam masjid kapek. Bangun tu siap. Nak main balik. Budak tak datang. Ada pula tuan-tuan tengah-tengah semayang, biasalah budak-budak macam ni. Orang semayang dia bersiku, orang semayang dia tolak bising. Habis salam je, tok siap. Mana yang tadi? Dia bagi. Begini balik rumah tuan. Malam besok kena penampar lagi sekali. Begini pula. Malam ketiga dibakar je surau dia tuan. Nombor 1, kita sebagai ahli surau, kita sebagai ahli masjid. Ya. Baik. Rasa macam kenal. Baik. Kita sebagai ahli masjid, kita sebagai ahli surau, nombor 1 kena mesra alam. Bila kita semua mesra alam dengan orang lain, orang suka. Janganlah sombong, muka kelat. Hang ni makan masam apa? Hang ni makan buah pelam masam ke? Hang ni apa? Kalau boleh daripada imam maneh muka, pengurusi maneh muka, ahli jemaah maneh muka. Saya singgah semayang satu masjid. Saya sampai 3 orang duduk atas kursi batu tepi masjid. Saya bagi salam. Assalamualaikum. Buat bodoh je. Bayangkan tuan-tuan, senyum tidak, jawab pun tidak, buat bodoh je. Kalau tak kata tak kenal saya dalam Malaysia ni, kalau tak kenal Ustaz Kazim ni, kira beruk je tak kenal tuan. Orang bukan Islam kenal. Tuan-tuan tengok hari ni dalam Facebook saya, dalam TikTok saya ambil gambar dengan satu keluarga yang bukan Islam yang datang jumpa saya. Cina semua. Nyonya-nyonya dengan lelaki dia. Kita minat sama awak. Ya. Kita selalu dengar ceramah awak. Jadi kita mau ambil gambar tunjuk sama anak-anak. Mailah nyawa. Begini nyawa tu buat kat belakang saya.
Yang nyonya hak tak Islam mengenai saya. Mai orang masjid pun tengok. Takkan tak kenal aku. Dia ni parti apa? Habis-habis kuat kita tanya parti apa? Kalau dengan saya pun mereka tak senyum, bayangkan dengan anak-anak muda ni. Lagi tak senyum gamaknya. Kemudian kita pun mengadu, surau kita tak ada orang, masjid kita tak ada orang, nak ada orang pun hamasan muka. Yang kedua, tuan-tuan, bagi makan orang, wa at'imut ta'am. Malam ni ada makan tak? Ada awal Abang Haji kita sebut, ada. Tak ada tanya habis. Ni dia tuan-tuan. Dengan adanya makan itu mendatangkan kasih sayang. Saya besok orang melawat sekolah saya bagi minum air free. Bagi makan tuan-tuan. Bila bagi makan, bagi minum, bagi macam-macam, tiap hari Sabtu dan Ahad tak kurang 15 bas datang. Hari Ahad 17 bas, hari besok ada 15 bas. Begitulah tiap-tiap minggu sejak bertahun-tahun yang lepas. Seminggu hari Sabtu Ahad ada dalam 2,000 orang datang melawat. Sebulan ada 8,000 tuan-tuan. Adakah saya susah dengan bagi makan orang? Adakah saya jadi miskin sebab saya menjamu orang? Tak jadi miskin tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab Nabi kata, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Maka dengan adanya kita buat jamuan di surau, jamuan di masjid, letak saja makanan di surau. Ada yang masjid sekarang dia letak gerobok makanan, beras, gula, kopi, roti, biskut, semua letak. Dia kata siapa yang rasa lapar datanglah ambil. Yang tak lapar pun ambil tuan-tuan. Satu bonet dia balik ke rumah. Tu nama dia mencuri. Dengan sebab adanya perasaan kasih sayang ni tuan-tuan, dia datangnya semangat untuk beribadat di dalam rumah Allah ini. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jom insya-Allah waktu sihat kita rebut adik-adik. Tengah sihat macam ini, rebut peluang. Nanti nak hafal Quran susah dah. Saya mula menghafaz Quran umur saya 20 tahun. Tua bangka. Adik-adik ni kalau umur 13, 7 tahun hafal Quran cerdas, tengah sihat. Saya mula menghafaz umur saya 20 tahun. 2 minggu masuk saya demam. 3-4 hari tak pergi kelas. Bila tak pergi, ustaz saya mai masuk asrama. Dia tanya kenapa? Demam ustaz. Dosa banyak lah. Tu yang demam. Dosa banyak. Dah tu tua-tua bangka baru nak hafal. Dosa dah banyak dalam hati tu. Bila cahaya Quran nak masuk dalam dada, belaga tu hang demam. Dia bukan nak kata nak bagi semangat ke, cek makan ubat tau. Tak ada paksa tuan-tuan. Mai satu lagi ustaz pula, lagi garang pula. Ustaz Abdul Rahman bin Osman. Lagi garang tuan-tuan. Bangun. Pergi baca Quran. Yang kita demam, dia suruh baca Quran. Pasal apa? Pasal dia kata Al-Quran tu ubat. Kalau hang baca, hang sihat. Berapa ramai yang bila sakit tak baca Quran? Sepatutnya bila sakit lagi banyak baca Quran. Betul juga. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa' wa rahmah. Diturunkan Al-Quran itu tidaklah lain melainkan menjadi ubat dan rahmat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kalau tuan-tuan di sini diuji dengan sakit, tak kira muda lah, tak kira tua lah, salah seorang yang diuji dengan sakit tu siapa? Ni hak depan tuan-tuan ni lah. Jangan sedih bila dilanda dengan sakit. 2, ingat Allah nak hapuskan dosa. Ingat Allah nak naikkan darjat. Ingat dengan sakit ni Allah nak naikkan kepada kita kedudukan yang baik. Sebab bila kita sakit, perkataan yang paling banyak kita sebut ialah Allah. Sihat tak sebut Allah, sakit baru Allah. Nak duduk atas kursi ni pun
Allah. Allah. Daripada katil nak naik wheelchair. Cuba tengok orang sakit. Bang, naik wheelchair bang, kita nak ke hospital. Allah. 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 Awak banyaknya Allah. Kalau sihat tobat lahum, tak sebut Allah. Dengan sebab sakit tu Allah. Nak naik van tu pula Allah. Isteri kata, "Boy, panjang Allah." Allah lagi panjang Allah. Waktu sihat haram disebut Allah. Jadi jangan takut bila sakit. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa. Jadi tuan-tuan, orang tanya saya, "Ustaz, bila Ustaz sakit, macam mana Ustaz ajar diri Ustaz supaya relax? Macam mana Ustaz ajar diri saya jadi relax?" Saya kata macam ni, bila saya sakit, saya akan fikir Allah nak bagi sesuatu pada saya. Bila saya sakit, saya akan ingat Allah nak bagi satu benda lain. Jadi saya tunggu benda apa yang Tuhan nak bagi. Maka itulah jadi kuat Kak Som bila kita sakit. Jangan bila kita sakit kita duduk menung. Tak tahulah siapalah yang buat aku. Asal sakit orang buat. Asal buat je sakit. Sakit ke nak? Saka pula. Bila sakit pula salahkan orang. Dia itulah yang langgar aku. Haram jadah betul kata dia. Ada je tak kena. Bila sakit salahkan buah dokong pula. Buah dokong salah. Yang makan buah apa? Sakit urat ke Kak Nak? Semalam 1 kilo buah dokong. Elok Kak Nak. Kenapa tak belasah 2 kilo? Bila kencing manis naik, salahkan durian. Masa makan tak ingat 4 biji muzangking dia makan. Bila dah makan banyak sangat, mata pun naik juling. Belah kanan mata dia yang hitam ke Singapura, yang ini ke Penang bagi dia tuan. Sebab itu bila kita sakit, kita tak minta Allah bagi. Bila Allah bagi, saya pujuk hati saya pujuk apa? Allah nak bagi benda lain lepas ni. Ni yang saya buat. Alhamdulillah. Waktu saya sakit kulit saya hari itu, saya pujuk hati saya sabar. Allah nak bagi benda lain. Mula-mula sakit kecoh satu Malaysia. Ustaz Kazim kena katak puru. Penyakit katak puru, tak boleh berjalan. Kulit jadi katak. La ilaha illallah. Saya buat bodoh. Lepas tu tuan-tuan, Siti Nurhaliza hantar dekat saya wheelchair. Dapat 3 wheelchair. Yang elektrik, yang bateri semuanya ada. Jadi akak-akak kalau nak wheelchair free, minta sakit kulit. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan. Saya dapat apa tuan-tuan? Saya dapat Abid Liu bagi kat saya ni 13 Pro tuan-tuan, handphone free. Ni hak Abid Liu bagi. Jadi abang-abang kalau rasa nak handphone free, buat sakit insya-Allah. Yang paling hebat saya dapat tuan-tuan, alhamdulillah, bila dah 6 bulan sakit, datang pengarah filem. Dia kata pada saya, "Ustaz, kami nak buat filem tentang Ustaz." Boleh ha? Saya tengah tak sihat dia, tak apa. Ustaz tulis skrip. Boleh ha? Saya pun draft bagi kat dia, semua dah mesyuarat, dah bincang semua. Depa tanya saya pula, Ustaz boleh berlakon tak? Saya dah tua, nak berlakon apa? Laglah hero depan kita ni, hero remaja depan ni. Saya kata saya dah tua, nak berlakon apa? Carilah pelakon yang ada iras-iras muka saya, bawa watak ni. Dia tanya pula saya, pelakon di Malaysia yang iras-iras muka Ustaz siapa dia? Saya kata Zul Arifin. Pengarah tu tengok, dia ni 3 suku ke apa tuan? Lah tuan-tuan, saya jadi pelakon, bulan 9 ni keluar insya-Allah. Dubbing semua settle lah. Nanti pergi Teluk Intan tengok wayang dengan Tok Imam pergi rombongan sekali. Ustaz Zamana pun pergi kepala selawat dalam pengawayang tuan. Mana ada ustaz jadi hero filem tuan? Hero utama pula tu, pelakon utama pula tu. Alhamdulillah. Bila saya sakit tu tuan-tuan, dia orang cakap saya sakit katak puru. Isteri saya duduk di rumah,
Dia bancuh dekat saya kopi. Dia kata, abang minum kopi. Saya kata, mama, abang ni mana boleh minum kopi? Sekali naik kencing manis tak pasal. Saya pun mula terfikir, kenapa aku tak rawat supaya aku boleh minum kopi ni, aku campur dengan peria katak. Dari mana yang saya dapat idea peria katak tu? Daripada katak purung. Lah, peria katak bagus untuk kencing manis, peria katak bagus untuk merawat penyakit kulit. Campur dengan susu, campur dengan Arabica, Abusta, buat. Saya pun telefon kawan saya satu, syarikat yang buat barang-barang produk kesihatan ni. Saya kata, bos, kamu buat campuran yang ni, buat yang ni, buat yang ni. Dia masuk makmal di sebuah universiti, buat kajian tentang peria katak dengan susu. Akhirnya siap. Dia kata, ustaz, sila minum. Dah siap. Saya pun minum, tuan-tuan, pening. Pening. Tak boleh. Muntah lagi, mati orang lagi pun. Buang susu lembu, cuba ganti susu kambing. Bila ganti susu kambing, elok tuan-tuan, kencing manis daripada 16 turun 5. Akhirnya terbitlah satu kopi, nama dia kopi Al-Kazim. Sepanjang lebuh raya tu, muka saya sekarang ni tuan-tuan. Saya duduk naik kereta, saya tengok gambar kat highway ni. Asal macam aku kenal dia ni. Gambar kita lah. Allah, sekarang kopi Al-Kazim ni tuan-tuan jadi viral. Puncanya apa? Sakit kulit yang saya kena. Allah bagi benda tu. Sebab tu kita ni bila sakit, kena pandang baik dengan Allah. Allah nak bagi apa kita tak tahu. Banyak orang yang sakit, dia sakit di hospital. Dia bertemu jodoh di hospital dengan nurse. Mak masuk hospital, mak kata dekat nurse, Cik dah kahwin belum? Belum makcik. Makcik berkenan kat cik, boleh jadi menantu makcik lah. Akhirnya kahwin dengan anak pesakit. Dengan sebab makcik tu sakit, menantu dia sekarang nurse. Nama dia Jamilah. Ya Jamilah. Sekarang nurse entah. La ilaha illallah. Sebab tu ada hikmah. Jadi nombor satu, kalau sihat, syukur. Kalau sakit, syukur. Cuma saya pesan, waktu sihat ni tengah melompat kuat, adik-adik, pergilah belajar. Adik-adik, anak-anak muda, tengah-tengah sihat ni, pergi belajar sembelih lembu, sembelih ayam, sembelih kambing. Ini yang tukang sembelih, kadang-kadang seorang dia dalam kampung, dah lah umur 70, tangan pula Parkinson. Dia kata, pegang golok nak sembelih lembu. Lembu pun nak risau. Aku ni mati kedak ni, lembu pun risau. Adik-adik, belajar dengan Tok Imam, belajar dengan Ustaz Azam Hana macam mana sembelih lembu, bukan sembelih kucing. Jangan tengok dia pula tuan. Ni Hoyin, main mana pula ada Hoyin ni. Ya Allah, dia pun nak dengar ceramah lah. Adik-adik, waktu tengah sihat, pergi belajar mandi mayat. Tubuhkan kumpulan mandi mayat, geng mandi mayat, GMM. Pakai jersey nombor 7, GMN, geng mandi mayat Ronaldo. Kalau ada budak-budak race motor dalam kampung kita, geng mandi mayat duduk depan dia orang. Semua pakai jersey, geng mandi mayat. Tak ada siapa berani race motor. Janganlah kita faham bila mandi mayat, nanti mayat datang ustaz. Nanti mayat datang, dia jadi badi mayat. Mana ada mendengar-dengar kau? Saya tak berani ustaz. Sebab tu kalau kita mandi mayat, yang tukang mandi sunat mandi selepas dia mandikan mayat. Sunat. Orang yang mandi mayat, selepas dia mandikan mayat, sunat dia mandikan mayat. Orang yang tolong dia, orang yang ziarah dia, sunat pada dia ambil wuduk. InsyaAllah tak ada badi-badi lah. Jangan takut dek. Mandi mayat lah yang paling senang sekali. Yang mandi susah siapa dia? Tu mandi anak-anak kita dalam surau. Umur 4 tahun, 5 tahun duk berlari tu. Nak mandi adik umur 2 tahun, ya Allah, duk main sabun, masuk mata menangis sabun ni.
Menangis makcik ni. Alah, susahnya mandikan budak ni. Tapi kalau mandi mayat, mayat tak menjawab. Melawan pun tidak. Ditolak, dia ikut. Ditarik, dia ikut. Angkat kepala pun mayat diam je. Pernah ada adik-adik mandi mayat, bila angkat kepala mayat marah. Apa ni, main-main kepala? Tak pernah tuan-tuan. Kalau mayat macam tu, yang tukang mandi pula jadi mayat ni. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah kampung kita ada anak muda. Tugas kita warga emas, tugas kita bapak-bapak, apa yang kita nak buat kepada anak-anak yang sihat walafiat ni tuan-tuan. Yang kedua, rebutlah muda sebelum tua. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, siapa kata orang Melayu di Malaysia ni tak kaya? Yang pergi umrah saja setahun 250,000 orang pergi umrah. Cuba tuan-tuan darab 250,000 orang darab dengan RM10,000. Berapa bilion duit kita bagi kat Tuan Arab? Kemudian kita kata Tuan Arab yang kaya. Kita yang hantar duit kat dia. Kapal terbang dia, hotel dia, makan dia, air zam-zam hak tempat dia punya, kurma pun dia punya. Kaya orang kita. 250,000 kali dengan RM10,000 seorang tambang. Sekarang ni belanja. Makan, beli jubah, beli kurma, beli coklat ke anak-anak, beli kapal terbang, beli pusing. Habis RM10,000. 250,000 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tambah kosong, dia jadi 2.5 juta. Kalau tambah lagi kosong, dia ada berapa tuan-tuan? Berapa ratus ribu juta dapat. Masya Allah. Kaya. Tuan-tuan, saya pernah jumpa dengan satu orang kaya. Dia kata dekat saya, Ustaz, saya nak pergi sekolah Ustaz. Ya. Sekolah Ustaz ada padang tak? Tempat landing helikopter. Saya kata ada. Kalau begitu saya boleh datang lah. Saya pergi naik heli. Nak main sekolah saya naik heli. Satu hari saya pergi Langkawi, saya tengok 2 helikopter duduk dekat satu hotel tepi laut. Saya tanya kat budak yang bawa saya tu siapa dia, heli besar sangat tu. Itu orang kaya Ustaz. Satu family duduk situ. Satu malam berapa puluh ribu dia punya banglo. Itu murah saja Ustaz. Murah kata dia tuan. Berapa puluh ribu satu malam, murah. Kaya. Ada orang kita tuan-tuan yang kaya sungguh. Sebab kita tak jumpa. Saya jumpa alhamdulillah yang kaya-kaya ni. Dia jemput saya ceramah. Saya pula ada siaran langsung dekat RTM di Perak, Radio Perak. Pukul 5 baru habis. Dia kata, Ustaz datang ceramah pukul 9 malam. Mana sempat tuan? Mana ada flight daripada Ipoh nak pergi Kota Baru? Tak ada tuan, minta maaf. Tak dapat tuan. Saya habis pukul 5 tuan. Takkan nak pergi ke Subang, nak pergi Kota Baru, tak boleh, tak sempat. Tak apa Ustaz, saya ambil Ustaz naik jet. Kalau itu sempat saja. Dengar kata jet tu sempat terus. Cinta dunia betul Ustaz Kazim ni. Bila dia kata dia pergi naik jet, sampai dekat airport Ipoh, saya pun masuk bilik tu. Driver kapal terbang tu nama dia pilot lah, orang putih, 2 orang. Ambil beg saya. Saya tak payah. Saya boleh bawa beg. Dia kata dia punya kerja dia ambil beg, kena bawa beg bos kata dia. Bila lagi orang putih nak beg kita makna? Bawa lagi lah, melenggang kita pun. Mak Saleh pula bawa beg kita. Saya pun naik atas jet tu. Saya duduk sebelah Datuk ni. Datuk beli jet ni buat apa? Saya ada bisnes di Afrika. Naik jet ni pergi. Sampai kecil-kecil ni katanya. Kita bodoh, soalan apa bodoh je tu. Dia kata, Ustaz, jet ni kecil tapi enjin dia besar. Sampai Ustaz. Masya Allah. Yang kedua Ustaz, kadang-kadang saya nak sembahyang jemaat di Masjidil Haram. Itu kalau teringat nak sembahyang, saya pergi je lah. Naik jet. Sembahyang Jumaat. Habis sembahyang baliklah. Astagfirullahalazim. Pergi sembahyang di Mekah naik jet, habis sembahyang balik kat
Yang kita ni masjid sebelah sana pun tak sembahyang Jumaat, duk terkedara lah kumpul kelapa sawit tuan-tuan. Yang dia ni teringat nak sembahyang Jumaat di Mekah, naik jet, habis sembahyang balik. Kaya sungguh. Oh, kayanya. Ada satu orang kaya ni tuan-tuan, dia penjaga harta satu sultan. Sultan tu bukan orang Malaysia, sultan tu orang luar. Harta sultan tu di Malaysia. Dan dia tukang jaga. Sultan tu pun kaya dah, harta usul sepak, di Malaysia ada banyak harta dah. Dan orang ni penjaga harta. Tuan-tuan jangan faham penjaga harta dia macam jaga bank tu, duk menung atas uzi tu. Dia kata, ustaz, besok ustaz ceramah, tak payah ambil hotel. Saya tanya kenapa? Duduk rumah saya. Bilik saya ada. Buat apa ada rumah? Lagi bagus bagi ustaz duduk. Tak apalah tu. Saya mana-mana di masjid saya duduk tu. Jangan macam tu nak mandi apa semua lah dah. Saya ada orang paksa. Apa boleh dibuat? Macam Haji Bakhil lah pula. Kan Haji Bakhil, Cikgu Murni ajak dia makan keripam tu. Kan dia orang jumpa dekat tepi pantai tu. Pergi piknik pakai seluar pendek orang tua tu. Tengok-tengok Cikgu Murni. Macam berjanjilah pula. Mana faham-faham? Tak faham juga. Aduh, Cikgu Haji Bakhil, Haji Bakhil. Kan dia tanya kepada Cikgu Murni tu. Kalaulah Cikgu Murni nak kahwin yang lain, orang yang macam mana Tuan Cikgu Murni nak cari? Saya nak cari orang yang muda dari saya, Tuan Haji. Begitulah cara berfikir. Amboi. Begitulah cara berfikir, cari orang tua, kata dia. Kemudian Cikgu Murni kata apa? Tuan Haji, jemputlah makan. Saya belum lapar. Oh, lembut je. Amboi Tuan Haji, tak sudilah pula. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Amboi. Baru sekali aja kena paksa. Bila, tuan? Itu orang tua mengorak janda. Janda muda, nama dia Kak Jan. Kalau janda tua, jentu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila saya pergi rumah orang kaya ni, Masya Allah, rumah ni ke istana? Rumah ke istana? Dia kata, ustaz, ni bilik ustaz. Saya pun bawa beg masuk dalam bilik dia, nak mandi, nak semayang. Ni bilik air ustaz. Baik. Terima kasih Tok, terima kasih. Saya pun pakai kain pelikat, ambil kain tolau. Oh lolo, sabun nak mandi ustaz. Bila buka bilik mandi dia, Allah, terkejut beruk saya tuan-tuan. Ada orang dalam bilik mandi tu. Saya tutup balik. Astaghfirullahalazim, jenis apa pula bilik air ni? Saya pun buka bilik air pelan-pelan balik. Rupa-rupanya orang tu saya. Cermin penuh. Aku rupanya bodoh gitu. La ilaha illallah, bilik air jenis apa ni? Atas saya, kiri saya, kanan saya, semuanya saya belakang. Oi, nak mandi lagu mana ni? Kaya terlebih tak tahu nak buat apa, cermin boleh bilik air. Saya habis mayar apa semua, duduk, dia kata, ustaz, main makan, orang rumah saya buat makan, pergi makan. Saya cerita bilik air tu, terkejut saya. Ingatkan siapa? Itu ustaz, bilik air biasa, ustaz. Tapi bilik air saya biasa-biasa je. Saya kata, boleh tengok bilik air tuan? Boleh? Dia bawa saya masuk dalam bilik air dia pula. Besar bilik air dia tuan-tuan. Ada pokok pisang, ada telaga, ada batu sungai, ada katak. Ni yang ni kejadian apa pula ni? Dalam rumah dia, bumbung atas dia terbuka. Di sini ni tuan-tuan, ada gayung, ada perigi. Saya tanya apa siapa? Pelik kan ni? Dia kata, saya orang kampung. Saya teringat bila saya mandi dulu di kampung guna telaga. Ada bunyi pisang, apa nama, katak pisang. Saya suka Ustaz. Ular tak ada ular, saya tanya. Macam-macam jenis orang kaya ni tuan-tuan kita jumpa.
Sebab tu kekayaan-kekayaan ni bila kita tengok, kita jadi seronok. Maka tuan-tuan tengoklah drama pukul 7 tu. Semua cerita orang Melayu kaya, Tan Sri, Datuk. Nama pun sedap-sedap. Cuba tengok drama pukul 7. Nama pelakon dalam tu apa? Ryan, Adam. Asal yang Teluk Intan. Nama Bidin. Watak dia apa? Ryan. Haikal. Hak perempuan tu pula Syiha. Padahal nama betul Spiah. Nama tu nyembang 4 bilion saya. Pasal apa? Cerita. Saya ada kawan-kawan daripada macam-macam bangsa, tuan-tuan. Negara yang paling banyak filem dalam dunia buat tu, negara Bollywood. Filem beratus tajuk setahun. Setahun 600 sampai 700 filem. Oh, hero hebat. Tumpas air, yung muskurae, tumne na jane kya, sapne dikai. Itu Hindustan. Mai tamai pula, kebalik. Lah, sampai ke Malaysia kita minat. Daripada tahun 50-an sampai sekarang kita minat. Filem dia asal menari je luar negara. Asal menyanyi je luar negara. Tak apa atas kereta api. Last sekali Inspektor Sahab sampai. Tuan-tuan, cuba tengok cerita Hindustan. Seronok tak? Seronok. Nama dia Roti Kepada Or Makan. Cerita tentang kehidupan. Roti makanan, kepada pakaian, makan tempat tinggal. Dia buat filem tentang kehidupan kita. Roti kepada or makan. Bila kita tengok filem tu, betul lah manusia mencari kebendaan. Ada satu lagu dalam filem tu Kak Som, nama dia lagu ni, Mena Bolongga, Mena Bolonggi, Mena Bolongga, Mena Bolonggi. Dia Hindustani dengan bahasa Arab sama. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Mai Piramli ente. Oh, sudah tuan-tuan. Mana datangnya ente itu kunta kinte nama dia tuan-tuan. Anta, anti. Ma ismuka, ma ismuki. Kalau perempuan ki, kalau laki-laki ka. Lebih kurang itulah bahasa Hindustan. Mena Bolongga, tu laki-laki. Apa makna dia ustaz? Kalau laki-laki tak boleh lupa orang perempuan, Mena Bolongga. Saya tak boleh lupa Kak Som, Bolongga. Kak Som tak boleh lupa saya, Bolonggi. Boleh faham? Baik, kalau laki-laki tak boleh lupa perempuan, apa dia? Mena Bolong. Kalau perempuan tak boleh lupa laki-laki, Mena Bolong. Oh, sekali aja dapat dah. Terang hati sungguhlah, Masya Allah. Lagi sekali, Mena Bolongga. Sambung. Terangnya hati, ya Allah. Ni makan kismih ni, ya Allah. Masya Allah. Jadi malam ni dapat yang ni pun cukup lah. Sehari balik rumah, suami tanya, Leha, kamu belajar apa ceramah Ustaz Kazim? Mena Bolongga, Mena Bolonggi. Dah cukup. Apa makna dia? Mena Bolongga, saya tak boleh lupakan awak. Saya tak boleh lupakan awak. Kalau saya tak boleh lupakan isteri saya, Mena Bolongga. Isteri jawab, Mena Bolonggi. Boleh? Dapat itu cukup. Jangan bila nanti abang balik rumah, isteri tanya, Abang ceramah Ustaz Kazim tadi, abang belajar apa? Kira jelas lah. Apa yang dia cakap tu terang lah. Yalah, isi ceramah dia apa? Kira terang lah dia. Yalah, dia kata apa? Kira jelas lah apa yang dia cakap tu terang lah. Yalah, dia kata apa? Sudah tahu. Rupanya dia tidur belakang tu. Patutlah dia tak faham tu kata apa. Jelas. Apa dia tidur? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ada orang kata, saya sibuk ustaz, saya kaya. Saya tak ada masa lah ustaz.
Adakah kau nak menunggu kau miskin baru kau nak ada masa? Kaya macam mana pun kita, tuan-tuan, kita ni dijadikan untuk mengabdikan diri pada Allah, pergi buat ibadat. Malah bila kita kaya, menolong orang lain, lagi bagus. Bayangkan tuan-tuan, orang kaya buat ceramah malam ni, kemah dia sponsor. Lembu 2 ekor dia bagi. Kursi tak cukup, dia tambah lagi. Speaker satu kampung meletup. Allah. Kipas angin tala kat saya. Lega entah. Sekarang ni kipas angin tala tempat lain entah. Panas gila ni. Ustaz yang suruh tala sana. Kalau tala belah saya, bunyi macam bubuk. Biarlah saya berkorban untuk tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang saya rasa susah hati hari ni, Ustaz tolong lancarkan kutipan derma. Asyik saya ceramah je tuan-tuan, Ustaz tolong lancarkan kutipan derma. Kami nak buat tu, kami nak buat ni. Saya menjadi juru cakap kutipan derma ni untuk 10 masjid tuan-tuan. Bercakap dalam TV, bercakap dalam TikTok, bercakap dalam Facebook. Cari dana. Cari dana tuan-tuan. Kesian. Ada masjid yang banjir, minta saya tolong cari dana. Ada sekolah tuan-tuan, ya Allah, jamban dia, tandas dia, saya sampai sekarang terbayang-bayang di mata tandas dia tuan-tuan. Macam manalah dia orang berkamis di situ tuan-tuan. Macam manalah dia orang berherak di situ, ya Allah. Dia cakap baca tuan-tuan. Miskin, saya bantu tuan-tuan. Jadi juru cakap, cari duit, tolong dia orang. Saya kata kalaulah ada orang kaya yang rumah beratus juta, yang kereta berpuluh juta, bagi pada ni selesai tuan-tuan. Tapi sayang, saya kata orang kaya kita ni banyak buat masjid di Kemboja, banyak bantu Mak Tafiz di Kemboja. Saya kata pada Mak Tafiz yang miskin ni, engkau salah buat Mak Tafiz di Malaysia, patutnya kau buat di Kemboja. Ramai orang Malaysia bantu di sana. Kadang-kadang orang kaya kita hantar bantuan selimut, makan minum luar negara. Ya, hak dalam ni pun tak ada makanan. Kesian tuan-tuan. Bila kita tanya kenapa tak bagi pada kami? Adakah orang miskin kat Malaysia? Astaghfirullahalazim. Kalau kau nak kata tak ada orang miskin, mai kau ikut aku. Mai ikut. Seminggu duduk dengan saya bawa merata. Allah tuan-tuan oi. Bila kita ni kaya, kita boleh bantu orang lain. Dan Allah jamin. Allah ganti balik. Allah jamin dalam Quran. Siapa-siapa yang bersedekah, wama anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu dah bagi pada jalan Allah, Allah ganti balik. Sebab tu tuan-tuan, kita ada tabung surau. Masuk tabung surau, Allah bagi balik. Allah ganti dengan apa Ustaz? Allah ganti dengan rezeki yang lain. Kadang-kadang Allah ganti anak-anak yang soleh macam dia orang. Yang baju biru tak balik dah, tak hilang dah. Tuan-tuan ingat senang ke anak-anak muda nak duduk bersila macam ni? Tuan-tuan ingat senang ke anak-anak muda nak duduk atas jalan tu, nak dengar ceramah ni? Bukan ada seronok untuk dia orang pun. Bukannya dia orang boleh buat apa-apa dengar, tapi tetap dia orang datang. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Allah bagi rezeki anak baik. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki isteri solehah. Oh amin. Yang bujang tu, amin. Nampak tak? Bagi rezeki isteri soleh. Tuan-tuan tak baca dalam berita, ada isteri yang suami dia 2 orang. Tak pelik ke Kak Nak? Suami 2, isteri 1. Malam ni Abang Bidin, malam besok Abang Bidan. Elok lah tuan. Sampai macam tu hari ni. Jenis apa lah. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita isteri solehah, tenang hati kita. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri
di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Dengan kita bersedekah, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pada kita badan sihat. Tuan-tuan kalau sedekah pada anak-anak yatim ke, usap kepala dia, doakan makcik sihat tau, doakan saya sihat tau. Orang yang bersedekah ni doanya mustajab. Janganlah kedekut. Kadang-kadang kita duk minta Tuhan tak bagi, minta Tuhan tak bagi. Nak bagi apa? Hang pun tak bagi ke orang. Ustaz pun sakit, maknanya ustaz tak bagi ke? Oh, memang tak bagi. Memang tak bagi, Ustaz. Di sekolah saya ada 270 orang. Makcik-makcik, warga emas, janda-janda, ibu tunggal, yang dibuang anak, yang sakit, yang kaki tak ada, yang tangan tak ada. Setakat ni yang saya tak bela, yang kepala tak ada. Yang tu tak ada lagi, entah. Kalau ada pun saya tak mau, entah. Mai tengah malam, Ustaz, saya nak duduk sekolah Ustaz, kepala tak ada, lari saya, entah. Yang tu tak ada. Makan, minum percuma semua. Habis tu kenapa Ustaz sakit? Tadi dah saya kata, memang saya sakit, tapi Allah Ta'ala tolong saya macam-macam. Sebab tu saya tak mengadu, saya tak komplain, pasal Allah bagi macam-macam. Saya sakit, saya boleh ceramah. Siapa tu? Ada masalah apa tu? Oh ye, lama tak dengar orang tu. Walaupun saya sakit, tuan-tuan tengok, merata ceramah. Melainkan negeri yang tak bagi saya ceramah, pasal tak ada toliah. Setakat ni alhamdulillah, Perak boleh, apa semua boleh. Ada lah 2-3 negeri tak boleh ceramah. Tak boleh ceramah, sudah. Toliah tak ada, apa salah? Salah saya sebab saya tak ada toliah. Bukan salah dia orang. Dia orang tak salah. Undang-undang kata ceramah mesti ada toliah. Kalau saya tak ada, so bukan salah dia orang, salah saya. Kenapa tak ambil toliah? Dah berapa puluh tahun Ustaz Kazim ceramah? 33 tahun saya ceramah. Saya ceramah daripada tahun 90 sampai sekarang. Yang dengar ceramah saya ni ramai mati. Yang kahwin dapat cucu pun ada dah. Daripada anak dara sampai dapat cucu, dia ikut kuliah Ustaz Kazim. Tapi Ustaz Kazim tak nampak tua duk lagu tu. Perasan. Saya mengajar Teluk Intan ni, tuan-tuan, berpuluh tahun, tuan-tuan, di masjid daerah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan, kesihatan dan sebagainya. Tetapi saya sebut pada tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda ni berlaku, Allah Ta'ala, dia nak bagi satu benda petunjuk. Saya sakit teruk hari tu. 15 doktor ambil kes saya. Doktor pakar, bukan doktor klinik biasa ni. Pakar. Ada dari universiti, ada daripada hospital yang mengajar doktor pakar. Dia pakar yang mengajar doktor pakar. Atas tinggi dah. Ada doktor dari luar negara yang datang. Dari India, 7 orang kan, dari negara India. Nak ambil kes. Dan dia orang mencadangkan penyakit saya ni dinamakan sebagai penyakit Kazim. Tak mau, saya kata. Kalau surah Al-Ihsaniyah bagus tukar nama surah Al-Kazimiyah bagus tak? Penyakit nama Kazim tak bayar. Awak diserang penyakit sindrom Kazim. Astagfirullahalazim. Tak elok sungguh, tuan-tuan. Tak mau saya. Sebab dia orang tak pernah jumpa. Tak lehoi. Rambut saya doktor ambil, daging saya depa ambil, kulit saya depa ambil, tisu badan saya depa ambil, kuku saya dia ambil. Cek penyakit apa hang ni? Saya kata, doktor, hang nak ambil apa, hang ambil lah. Allah. Saya tak boleh ingat satu doktor pakar dah. Saya nak ambil daging. Boleh. Saya ingatkan dia nak colek je, sikit je. Dia bius. Nanti kita sudah jalan bius, kita ambil Okey. Dia apa main tepuk paha saya. Sakit. Oh, bius belum jalan Tunggu dulu. Dia tepuk lagi.
Sakit? Tak sakit dah. Sudah jalan lah itu bius. Dia ambil cocok. Saya ingat dia nak buat apa. Rupa dia cocok paha saya. Dia sedut buat naik daging. Allah, tuan-tuan. Aduh, sakit. Tadi you cakap tak sakit. Sekarang sakit. Bius tak jalan lah, kata dia. La ilaha illallah. Berlubang paha saya ni. Dia jek mentah. Ngak. Ambil lah doktor. Bila keluar result, tak ada penyakit apa. Rupa-rupanya Allah nak bagi kesembuhan. Simple. Maha berkuasanya Allah. Maha hebatnya Allah. Oktober 21 sampai Oktober 22 saya menderita sakit yang berdarah satu badan. Tak boleh mandi, tak boleh ambil wuduk dengan sempurna, kena air, tak boleh. Darah ni meleleh-leleh, tuan. Macam orang toreh dengan pisau belit. Pedih kat lihat. Lah, tuan-tuan, saya pergi Madinah. Saya mandi di 2 telaga di Madinah. Kering, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. 3 hari saya duduk di Madinah, saya mandi 8 tong air. Hari pertama, dia keluar macam satu benda besar, berat, duduk dalam badan saya ni, dia keluar. Bila keluar tu rasa lapang ringan. Mai hari kedua, mai hari ketiga, luka saya kering, tak ada. Saya pergi buat umrah 3 hari, saya balik ke Malaysia, tinggal parut tu lah. Yang tadi kita duk bersusah payah operate sana, ambil sana, mengadak sana, masuk MRI semua kita buat, tak ada apa-apa. Ubat macam-macam benda saya sapu, saya telan. Hanya dengan mandi saja, tuan-tuan, minum air, ambil wuduk di telaga di Madinah, Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Simpelnya. Sebab tu akak-akak kalau sakit, mengadu pada Allah. Anni massani yadur, anni massani yadur, anni massani yadur ya Rabb. Aku ditimpa sakit ya Allah, wa anta arhamar rahimin. Sesungguhnya engkau lah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu je sebut. Jangan bila sakit, tak tahulah sakit ni pun celaka betul, sakit ni pun mati lagi baguslah. Tak naklah sakit macam ni, haram jadah. Haram jadah celaka, haram jadah celaka. Bila nak sihat? Maki Tuhan, mengadu pada dia. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Allah bagi petunjuk, tuan-tuan. Ustaz, macam mana yang Ustaz boleh pergi Madinah, boleh tahu tempat yang nak mandi tu? Ustaz tahu dari mana? Saya tak mau cerita, tuan-tuan. Saya kalau cerita, hari ni kita ada banyak live ni. Saya dia pun ambil cerita saya, dia pun masuk dalam TikTok ke apa ke, jadi cerita kot lain pula. Cuma saya bila saya ingat cerita tu, tuan-tuan, saya menangis. Bila saya ingat cerita tu, saya teriak. Bila saya ingat benda tu, saya menangis, tuan. Dalam banyak-banyak orang pakai baju putih, saya seorang je hitam. Saya seorang je pakai baju hitam. Saya tengok awak yang semua putih, kenapa aku hitam, ya Allah? Rupanya saya berada di satu tempat yang nak semayang berjemaah di tengah padang yang luas. Allahu Akbar. Saya tengok cahaya yang besar turun tempat jauh, tempat imam yang duk takbir tadi. Siapa dia ni? Saya pun tak tahu, saya pun sembahyang ikut sekali. Dalam hati duk kata, ya Allah, hinanya aku, hitamnya aku, baju aku hitam, orang lain baju putih. Sampai situ ya saya boleh cerita kat tuan-tuan. Saya kira kalau saya cerita saya menangis. Lepas tu tuan-tuan, pukul 4:30 pagi saya telefon PA saya, hang cari tiket kapal terbang ke Madinah secepat mungkin. Kalau ada besoklah hang cari. Aku nak pergi Madinah. Alhamdulillah tuan-tuan, sekali je Tuhan bagilah. Dengan mandi di telaga tu, kering sebelah. Baru ni ada orang kata, ustaz saya pun sakit macam ustaz, boleh tak saya ubat dengan ustaz saya pun sakit, hampir Madinah.
Cuma saya ni lurih bendui. Nak kata bodoh tu lebih kurang. Wartawan, dulu orang calonkan saya bertanding pilihan raya. Keluar dalam berita Ustaz Kazim bertanding. Besok Ustaz Kazim tak bertanding. Tak bertanding pula. Orang pakat duk tanya, Pak siapa bertanding, Pak siapa tak bertanding. Saya kata saya tak mau campur politik. Politik bukan bidang saya. Saya lebih suka jadi penceramah. Wartawan nak temu ramah, no. Selagi mana belum penamaan calon, saya tak mau cakap apa-apa. Habis penamaan calon, baru saya buat sidang akhbar. Bila penamaan calon dah selesai, saya pun buat sidang akhbar. Adalah dalam 15 wartawan datang. Rupanya dia orang tak tanya saya kenapa tak tanding ke apalah. Depa kata, Ustaz, kami nak tanya, Ustaz sembuh dah penyakit sekarang? Alhamdulillah. Ustaz berubat di mana? Saya berubat di Madinah. Depa tulis dalam surat khabar, tulis dalam blog, tulis dalam berita online, tulis dalam televisyen berita. Syarikat-syarikat travel, umrah, pakat duk telefon saya. Telaga mana, Ustaz? Di mana telaga dia, Ustaz? Kami nak buat rombongan. Berbas-bas pergi. Lah, tuan-tuan, polis dia orang tutup telaga tu. Sekarang tak ada siapa boleh melawat. Ada satu telaga je dia buka setiap hari Jumaat. Sekali je. Lepas tu dia tutup balik. Penangan Ustaz Kazim punya tuan. Kalaulah saya tak umum hari tu, saya pergi senyap-senyap, ramai kita dapat manfaat. Tapi saya ni lurih bendui, pergi buat sidang akhbar pula. Cari dua telaga tu. Telaga Rauhak dan telaga Syifa. Pakat pergi habis tuan. Lah kena tutup tu. Dia peksil habis ni. Pakai duk ngendak ke lubang mana telaga. Kalaulah air telaga tu pun tuan-tuan, begitu hebat barakah dia. Bayangkan kalau kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya dalam kehidupan kita, agak-agak barakah je mana. Setakat mandi saja selesai masalah. Bayangkan yang lain kalau kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana kaya di sini bayar zakat. Jangan kedekut. Yang mana kaya di sini tolong bagi bisnes dekat orang. Yang mana kaya di sini bagi bisnes pada anak-anak muda kita yang baru nak naik. Yang mana yang ada kaya di sini kebun kelapa sawit beratus hektar. Bagi dia orang buat bela lembu, bela kambing dalam. Insya-Allah. Saya jumpa satu orang kaya di Sabah. Saya kata saya tak mau pergi mana. Saya nak berehat. Ustaz, ini hajat orang. Ustaz kena datang. Ini orang nak jumpa Ustaz, nak kasih makan. Ini sudah hajat Ustaz. Jomlah. Jom. Saya pun sampai di rumah dia, saya tengok ramainya orang. Saya kata besar sungguh hati saya. Orang ramai sambut saya. Rupa-rupanya saya perasan. Dia orang bukan sambut saya. Memang rutin dia orang pagi-pagi makan di rumah orang kaya tu percuma setiap hari. Ini saya tak bohong tuan-tuan. Satu kampung Islam ke tak Islam ke datang makan. Makan tengah hari sekali, makan pagi sekali. Allah. Tuan rumah tadi bawa saya masuk dalam rumah dia. Jemput Ustaz, jemput. Saya pun masuk rumah dia yang ni betul-betul tangga Hindustan ni. Atas ke bawah, bawah ke atas. Loh, rumah dia tuan-tuan 50 ekar tanah dia. Tanah dia 50 ekar. Tuan-tuan kalau rumah seekar jangan duk belagak tuan-tuan. Dia 50 ekar, ada zoo dalam kawasan rumah dia. Bela binatang ada, yang ni ada. Saya tanya dekat dia, tuan, rumah tuan berapa luas? Tak luas Ustaz, 50 ekar. 50 ekar tak luas, gila tuan-tuan. Ini yang datang ramai-ramai ni apa? Dia kata, Ustaz, saya kasih sedekah makan. Kamu Islam ke, kamu tak Islam, datang makan. Percuma Ustaz. Setiap hari? Ya. Oh. Nanti tengah hari pun kita kasih makan. Makanlah. Dia kata, Ustaz jemput makan. Saya masuk dalam bilik makan. Saya tengok pekerja yang duk masak tu tuan-tuan, macam pakaian Filipina punya pekerja. Yang tuan-tuan duk tengok cerita Filipina petang-petang tu.
Ada hak pakai topi macam ni, hak tukar pakai apron macam ni. Lah aku ni duduk di Filipina ke apa? Dia masak bagi makan. Astaghfirullahalazim. Saya tanya dekat dia, Tuan bisnes apa? Tak ada apalah Ustaz, saya kelapa sawit saja. Oh, berapa ekar keluasan kelapa sawit? 1 sabah Ustaz. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Kayanya. Dan dia bersedekah bagi orang makan sampai sekarang tak miskin-miskin tuan-tuan. Jadi jangan sampai kita ni nak jadi miskin baru nak sedekah balik. Tengah kaya ni buat ibadat, Allah jamin takkan jadi miskin orang yang bersedekah. Yang keempat tuan-tuan yang saya hormati, lapang sebelum sempit. Ada 2 nikmat yang kita selalu lupakan. Pertama, nikmat lapang masa, dan yang keduanya ialah nikmat sihat. Ni 2 benda ni. Yang kelima, ada 2 nikmat yang selalu kita sia-siakan. Pertama, nikmat lapang masa. Tak ada kerja apa, main dam. Kerja tak ada, lapang banyak, main dam. Elok nak tikam tak balik, fikir balik. Sekali pergi haji, makan keliling tuan-tuan. Ui, haji pergi Mekah tak sampai, tu yang pelik tu. Tu nama dia dam haji tuan. Jom abang-abang, kita ada masa yang banyak, kita buat benda faedah. Akak-akak lapang-lapang masa tak payahlah tengok TikTok. Ini bangun pagi je tengok TikTok dulu. Baca Quran. Ada yang nak tidur malam main TikTok, biru muka. Saya tuan-tuan, apa yang orang tak kata dekat saya dalam Facebook, dalam TikTok? Orang fitnah, orang komen macam-macam. Kalau saya baca komen, kalau saya baca netizen punya, saya sakit jiwa. Saya ada TikTok saya. Saya betul TikTok saya pun aktif. Followers taklah ramai, 1.5 juta. Facebook saya pun ada, taklah banyak, dalam 2 juta. Facebook 2 juta je, followers tak ramai. Instagram Ustaz 1 juta, tak ramai. Tapi tuan-tuan, saya tak baca komen. Saya tak buka komen-komen cerita-cerita yang memeningkan kepala saya. Saya tak buka tuan-tuan cerita artis mengandung, artis bercerai. Saya tak baca tuan-tuan kisah abang kena pukul, adik kena pukul, mak kena maki apa semua. Benda tu menjadikan saya tak boleh tidur malam. Banyak benda yang saya kena fikir. Tuan-tuan tahu saya tak tidur malam 15 tahun. 15 tahun saya tak tidur tuan-tuan. Sebab itu walaupun saya macam ni, saya tetap terima ceramah. Sebab saya nak tidur dalam kereta. Saya datang pada Ipoh tadi jam 5 petang. Saya sampai dekat masjid depan tu, elok orang azan. Sedar-sedar dekat Petron sebelah dengan Shell. Saya berhenti situ, ambil wuduk situ. Berkembar pula Petron dengan Shell. Baik pula diorang tuan-tuan. Satu tokek je, patutlah baik. Tandas pun kongsi, baik benar Shell dengan Petron ni. Satu Shell out, satu Petron out. Elok je tuan-tuan ni, Masya Allah. Bagus. Tempat semayang bagus. Wuduknya bagus. Tandasnya bersih. Oh, dah 2 kali dah saya landing situ tuan-tuan. Saya tidur, saya tak tahu sedar-sedar dekat Petron dengan Shell. Di rumah, saya tak tidur. Sejak bila Ustaz? 15 tahun tuan-tuan. Saya bukan tidur. Bila saya terima ceramah, saya suka. Tak bayar duit pun tak apa. Saya bukan nak duit, saya nak tidur. Tuan-tuan ingat saya ni bila ceramah tu, tuan-tuan pergi ambil sempuan, ambil sempuan duk kira pula. Satu ceramah berapa ribu dia dapat. Duk kira pula, ambil kalkulator pula. Tak bayar tuan-tuan. Saya bukan minta duit. Saya bukan minta duit. Kalau orang kasih, saya ambil. Kalau orang tak kasih pun tak apa. Habis ceramah, saya balik. Tengok kereta saya, dah siap nak balik. Kalau ceramah,
Orang kasih duit tapi tak cukup. Tak apa. Kalau jemput lagi sekali tak datang dah. Bukannya susah tak. Yang mana faham, tak faham tidak tak. Kita hidup kita simple. Ada benda yang lebih mahal daripada benda itu. Nikmat tidur. Saya tidur dalam kereta. Kadang saya tidur dekat hotel. Hotel buruk pun tak apa. Janji saya boleh tidur. Malam ni saya tak balik. Saya nak tidur kat Teluk Intan. Sebab kalau saya balik rumah, saya tak boleh tidur. Bila saya tak boleh tidur, isteri saya pun tak boleh tidur. Akhirnya dia jadi vertigo. Duk menung, pening kepala. Besok mama nak sekolah, mama tidur. Ayah tidur kat sana. Saya tidur dalam kereta. Allah. Sebab tu akak boleh tidur. Tidurlah akak. Janganlah duk main menentang ni. Ni tak boleh tidur, duk habiskan masa duk tengok. Kenapa dia nak bercerai? Yalah, lelaki pun gatal menikah lain. Tapi itulah yang perempuan tu penyondol. Apa kena mengena dengan kita? Lantak dia lah dia nak menyondol ke apa benda pun. Kita pula duk tubuh WhatsApp group pula membincangkan makna penyondol. Tak ada masalah, cari masalah. Lapangnya nikmat kita ni tuan-tuan. Ingat kan yang baju biru tadi? Lain lah. Gunakan untuk buat benda faedah. Jangan buat satu benda yang merugikan balik. Anak-anak muda yang datang malam ni, kami ni dah tua. Saya ni dah masuk skim pencen dah. Dah pencen dah. Isteri saya bulan 10 ni pencen. Tu duk nak buat ada hari persaraan untuk dia. Dia kata, abang, lepas ni saya nak ikut abang ke mana-mana pun ceramah. Okey. Waktu muda tak mau ikut, waktu tua nak ikut, nak elok. Dia tak tahu kita ni bergerak merata. Dia kata dia nak ikut. Nak ikut kan tak percaya. Nampak tak? Tuan-tuan, walaupun macam tu, tapi saya menghargai nikmat lapang saya, tuan-tuan. Kalaulah saya jadi macam tuan-tuan senang tidur, seronoknya. Seronoknya tuan-tuan ni senang tidur. Tengah dengar ceramah pun tidur. Tapi saya tak dapat nikmat pada tuan-tuan. Bersyukurlah. Saya hanya dapat nikmat tidur dalam kereta. 15 tahun tuan-tuan. Saya masuk hospital, doktor hanya nak tengok saya tidur. Tapi saya tak tidur. Dia bagi makan saya ubat yang paling kuat untuk tidur, pun tak boleh tidur. Saya kata tak apa doktor. Saya dah tak nak berubat lagi dah. Saya redha, saya tak boleh tidur. Saya boleh tidur dengan ceramah. Sebab tu tuan-tuan, saya bangun berceramah. Satu-satu sebabnya ialah untuk tidur. Yang kedua, nikmat sihat selalu kita gunakan pada benda yang sia-sia. Jangan rosakkan kesihatan kita dengan makan benda yang tak kena. Start daripada hari ni abang-abang, kontrol gula. Kontrol pengambilan gula, pengambilan tepung. Kalau nak makan tepung, cari yang tak ada gluten. Elakkan daripada makan gula. Saya tak makan gula tuan-tuan, berpuluh tahun tak makan. Ganti dengan madu lebah saya akan makan. Ambil balik yang Nabi duk ajar pada kita supaya kita jadi sihat. Ustaz pun sakit, saya kena sihir, bukannya sakit lain tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jadi saya pun tuan-tuan tak ceramah lah. Nak macam mana Allah uji saya. Bulan Ramadan saya jadi imam tarawih. Bulan Ramadan saya jadi imam tarawih. 2 hari saya jadi imam, 2 malam. Masuk malam ketiga, saya semayang tepi pintu. Saya semayang tepi pintu. Sebab saya nak terkencing. Satu malam saya kencing 30 kali. Masuk uat. Duduk atas katil. Kejap turun, kejap naik. Kejap turun, kejap naik. Last nurse tu bagi dekat saya mangkuk. Suruh saya kencing dalam mangkuk. Kolel. Saya tak gamak nak kencing. Nurse tu cantik. Muda pula tu. Malu tak nak aku. Lalat saya turun pada katil. Saya duduk sebelah tandas. Bila nak kencing, saya merangkak masuk. Sampai pukul 3 pagi. 3 pagi, air kencing tak boleh keluar.
Sakit lah, ada batu ke, batu apa pula lah. Saya tarik loceng, elang. Nurse pun datang, kenapa ustaz? Aku tak boleh kencing, sakit, tolong. Dia orang pun heret saya, buh atas katil. Dia orang masukkan air garam dalam badan saya. Bila masuk air garam, tuan-tuan, lagi sakit, tak boleh kencing, lagi sakit. Saya kata, kau panggil doktor kau orang sekarang juga. Buatlah macam mana pun. 4 pagi, tuan-tuan. Doktor datang, dia tebuk perut saya. Bila tebuk, keluar air kencing, baru lega. Ya Allah, sakitnya batu karang ke apa ni. Besok masuk MRI. Bila masuk MRI ni, ya Allah, saya duk teringat, tuan-tuan, saya masuk MRI lebih pada 4 kali. Masuk sempitnya. Perasaan duk dalam keranda. Insap terus. Akak-akak kalau ada anak-anak ni degil, masuk MRI budak ni, tuan. Boh 1 jam situ. Menangis dalam tu. Sempit lah, nak keluar. Sabar ustaz, sabar. Ustaz dengar baca Quran. Pasang Quran sini, pejam mata. Tak boleh nak tidur. 45 minit keluar. Bila keluar, doktor tu kata, Datuk, tak nampak apalah. Tak nampak dah, Datuk. So, kena masuk balik. 45 minit lagi. Astaghfirullahalazim. Al-Kazim. 45 minit pula. Bila dah dapat result, masuk buat balik, doktor datang. Encik ustaz, kita sudah melakukan MRI, scan and X-ray. So kita you nampak ini ini you punya pundi kencing. Ini pundi kencing. Ini atas dia ada benda putih. Ada benda putih. Jadi mungkin ini yang menghalang you kencing. Apa benda tu doktor ya? Saya tak pastilah. Maybe something like cancer. So cadangan doktor, kita sudah discuss, kita kena melakukan prosedur lah. Itu angkat dia keluar. Bila mau operation, kita takkan operation sebab you ada diabetes. Kita tak nak risiko. Itu kita ambil yang low risk lah. Macam mana tu doktor? Kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing. Tuan-tuan nampak tak saya pegang mikrofon ni? Kita akan masuk saluran kencing ni, ada kabel. Kita tarik itu benda putih, keluar. Oi, Haji Dolah, oi. Saya cerita macam ni pun Haji Dolah dah naik bulu rumah. Besar manalah kabel tu masuk ke saluran kencing. Allah. Si ada kamera lagi kat anak. Buat kamera tu tinggal kat dalam, mampu hendak. Allah. Saya kata, okay doktor, let me discuss first with my second doctor, third doctor. Okay, no problem. You boleh discuss. Saya pun tanya 2 doktor, tanya 3 doktor. Dia kata, buat. Saya tak mau tengok kabel tu besar mana. Saya tak nak tengok macam mana apa. Saya nak bius sepenuhnya. Berapa jam dia orang operate saya. Masuk daripada saluran kencing. Wayar tu tarik. Allah. 2 hari doktor tu tak datang jumpa saya. Manalah doktor ni. Lepas 2 hari baru dia datang. Encik ustaz, kita telah melakukan prosedur. Ya, so macam mana doktor? Bila kita masukkan itu kabel, kita mau tarik itu putih keluar, itu benda putih, dia lari atas. Macam mana? Dia makin lari atas. Kita pun takut. Apa saja dia lari, kita pun keluar. Astagfirullah. Oh, maknanya masih ada benda putih tu. Ya.
So apa cara dengan doktor? Kita sudah discuss, kita akan melakukan kali kedua. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Hak sekarang ni pun sakit gila. Saya tak kencing, tuan-tuan, 30 hari. Ada beg dekat ni, pinggang ni. Kencing duk keluar 24 jam. Tak boleh kencing balik 30 hari. Tapi ceramah jalan, pakai jubah. Dalam jubah ada beg kencing. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu apa ada dalam dia, tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah. Selepas 30 hari, buka beg, buka tali, buka wayar. Ustaz belajar kencing secara normal. Allah, tuan-tuan, sakitnya. Ya Allah. Nak belajar kencing balik, pegang dinding, pegang segala-galanya. Dengan nanah, dengan darah, semua adalah. Ya Allah, sakit. Sebab tu abang-abang kita sekarang ni sihat. Syukurilah nikmat sihat. Sekarang ni kita tengah lapang ni. Jangan buat benda yang tak faedah, yang merugikan diri, merugikan bangsa kita, merugikan kampung kita. Buat benda yang baik-baik. Bagaimana nak jadi baik, Ustaz? Dalam Quran sebut, Ustaz, saya tak mengaji pandai, saya tak masuk universiti. Tak masuk pun tak apa. Hang bela lembu daripada bela motor S1R. Bela lembu. Kita hari ni beli kereta, hari ni beli, minggu depan jatuh harga. Kita hari ni beli Y3 suku, hari ni beli, tahun depan jatuh harga. Tapi kalau kita bela lembu, hari ni harga 3,000, tahun depan jadi berapa? Masya Allah. Mana ada lembu jatuh harga? Sebab tu surah yang kedua selepas Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Akak-akak, abang-abang, kita ada kebun sawit. Benarkan anak-anak kita bela? Bela lembu je, tuan-tuan. Orang nak akikah lembu, orang nak korban lembu. Sahabat saya, dia buat korban lembu 24 juta dia punya jualan dia, tuan. 24 juta. Terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejut macam tu. Bayangkan anak-anak kita di kampung ni, tuan-tuan, tubuhkan geng anak muda, geng bela lembu, buat korban, tuan-tuan. Masya Allah, hebat. Tapi sayang, orang kita kata bodoh macam lembu. Lembu tu bodoh, bodoh macam lembu. Kalaulah lembu tu tak bagus, Allah tak letak nama Quran, nama surah Al-Baqarah. Bela susu lembu, kulit boleh pakai, daging boleh pakai, tulang dia boleh pakai. Semua benda berkaitan lembu ada manfaat. Itu baru saya cerita tentang lembu ya, tuan-tuan. Perusahaan lembu susu di dunia menghasilkan perolehan $1 triliun Amerika setahun. Bila orang Melayu, orang Islam tolak lembu susu, New Zealand bela, Australia bela, New Zealand bela, Australia bela lembu. Lagi banyak pada orang di negara dia orang. Belanda bela lembu, kaya Belanda dengan susu lembu ya, tuan. Jadi jom kita balik pada Quran. Nak jadi kaya ke? Dalam Quran ada. Nak jadi hebat ke? Dalam Quran ada. Jangan tangguh lagi. Jangan nak tunggu 5 benda ni nanti dapat 5 benda yang lain. InsyaAllah, tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kebaikan pada kita. Jadi saya dah ceramah ni, tuan-tuan, 1 jam 40 minit. Terasa dah Kak Sum sejam 40 minit? Tak terasa. Memang tak terasa. Bukan Kak Sum cakap. Yang terasa saya, tuan-tuan, terasa apa? Air free pun ada, nasi free pun ada, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita jumpa lagi Tuan Haji Ustaz Zamhana pada 17 hari bulan, Ustaz? 19 hari bulan. Di masjid ke surau? Surau Ustaz kita. Selepas maghrib. InsyaAllah kita sambung lagi di sana, tuan-tuan. Jadi saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya sampai di surau, tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi sekali, tunggulah 33 tahun dari sekarang. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq.
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.